Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk hari ini, cikgu akan terangkan mengenai jawapan kepada soalan yang telah diberi pada hari Ahad yang lepas. Okey, soalan dalam bentuk live worksheet. Tajuk bab 3 pembangunan algoritma. Okey. Jawab soalan diberi dengan menulis jawapan pada ruangan yang disediakan. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, soalan yang pertama. Antara berikut, manakah pernyataan yang menerangkan tentang algoritma? Okey, algoritma adalah jawapannya adalah urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, bila sebut algoritma, mesti ada perkataan urutan. Okey, urutan secara berturutan. Okey. So, jawapannya adalah B. Okey, soalan yang kedua. Antara berikut, manakah yang menerangkan tentang perkara penting semasa menulis algoritma? Okey, manakah yang menerangkan tentang perkara penting semasa menulis algoritma? Okey, jawapannya adalah C. Okey, urutan langkah perlu dinyatakan dengan betul. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Rajah berikut menunjukkan suatu langkah algoritma. Apakah jenis algoritma yang ditunjukkan? Okey, so kita lihat ini adalah pseudocode. Okey, algoritma dalam bentuk pseudocode. Okey, jika pendaftaran berjaya, paparkan. Tahniah, pendaftaran anda diterima. Jika tidak, paparkan maaf, sila cuba lagi, tamat jika. Okey, jadi kalau dalam bentuk ayat gini, ini adalah algoritma dalam bentuk pseudocode. So, jawapannya adalah B. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Okey, jadi kalau dalam bentuk simbol grafik, garis lurus, anak panah ni, ini automatik dalam algoritma dalam bentuk carta alih. Menggunakan simbol grafik. Okey, seterusnya yang kelima. Rajah berikut menunjukkan algoritma bagi suatu struktur kawalan. Apakah jenis struktur kawalan yang dimaksudkan? Okey, yang ini sama macam dalam buku teks dah. Okey, jika plug tidak dipadam ke dalam soket, padamkan plug ke dalam soket. Tamat jika. Maknanya dia hanya ada satu pilihan sahaja. Jika plug tidak dipadam ke dalam soket, maka padamkan plug ke dalam soket. Okey. So hanya ada satu pilihan saja. So jawapannya adalah struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, seterusnya soalan yang keenam. Maklumat berikut menerangkan tentang suatu struktur kawalan pilihan. Apakah jenis struktur kawalan pilihan yang dinyatakan? Mengandungi lebih daripada 2 set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, so lebih daripada 2 set tindakan. Okey, bila lebih daripada 2 set, bermakna dia adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Sebab dia lebih daripada 2 set. Kalau 2 pilihan, 2 set, 2 pilihan. Maknanya sini dia lebih daripada 2 set tindakan. Dia adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, seterusnya yang ketujuh. Apakah struktur kawalan yang sesuai bagi data yang mempunyai langkah-langkah yang perlu dilaksanakan lebih daripada sekali?
Okey, lebih pada sekali maknanya dia ni mesti benda yang berulang. Berulang sebab langkah-langkah tu dilaksanakan lebih pada sekali. Tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bermakna ini adalah struktur kawalan ulangan. Langkah yang sama berulang kali. Okey, seterusnya soalan yang ke-8. Apakah struktur kawalan yang sesuai bagi atau cara yang mempunyai lebih 2 set tindakan berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan? Okey. So, lebih 2 set. Soalan lebih kurang sama dengan soalan tadi. Okey, so jawapannya adalah struktur kawalan pelbagai pilihan. Sama dengan soalan nombor 6 tadi. Okey. Nombor 9. Terdapat 3 jenis struktur kawalan ulangan yang sering digunakan. Struktur kawalan ulangan ada 3 deh. Kalau pilihan pun ada 3, ulangan pun ada 3. Iaitu ulangan untuk, for. Okey, yang kedua selagi dan yang ketiga ulang sehingga. Okey, jawapannya 1, 3 dan 4. Bermakna jawapannya adalah C. Okey, yang ke-10. Okey, melaksanakan satu langkah berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan. Pernyataan berikut menerangkan berkenaan dengan struktur kawalan ulangan. Kalau dia dah nyatakan pembilang, kalau ada pembilang, bermakna ini adalah struktur kawalan ulangan for. Okey, kata kunci di sini adalah pembilang. Pembilang dia dah nyatakan dah berapa kali berulang benda tu. Okey, jadi struktur kawalan ulangan for. Okey, seterusnya yang ke-11. Berikut menunjukkan satu contoh catak alih. Nyatakan jenis struktur kawalan ulangan yang digunakan. Okey, yang ni soalan ni sebiji dalam buku teks awak dah. Okey. Okey. So, ini adalah setkan nilai N kepada 1. Lampu isyarat menyala. Okey, jika tidak diakhiri kepada tamat. Okey. Kalau ya, dia akan paparkan nilai N. Tambah nilai N sebanyak 1 dan dia akan berulang balik. Okey, dia akan berulang balik selagi syarat yang diuji adalah benar. Okey, bermakna ini adalah struktur kawalan ulangan selagi. Okey, selagi. Okey. Selagi B. Okey, nombor 12. Pernyataan yang berikut yang diberikan menerangkan berkenaan dengan struktur kawalan ulangan apa? Melaksanakan satu set, satu langkah secara berulang-ulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Okey. Syarat ini diuji setiap kali selepas langkah-langkah dalam gelung dilaksanakan. Okey, jadi jawapannya adalah dan dia laksanakan langkah-langkah tu berulang-ulang sehingga syarat tu benar. Selagi syarat tu tidak benar, dia akan bila syarat tu tidak benar, dia akan berhenti, dia akan stop. Tapi kalau selagi syarat tu benar, dia akan berulang semua. Okey, so jawapannya adalah struktur kawalan ulangan repeat until ataupun ulang sehingga. Okey, soalan 13. Apakah teknik pengesanan ralat yang dilakukan secara manual? Okey. Jadi dia ada 2 dah. Dia ada 2. Kalau awak tengok buku teks tu. Okey, teknik pengesanan ralat ada 2. Okey, tapi yang mana secara manual? Okey, jawapannya adalah
teknik semakan meja. Dia adalah teknik manual lah. Okey. Jawapannya adalah A. Okey, soalan yang ke-14. Apakah teknik pengesanan ralat yang digunakan berdasarkan rajah yang diberi? Okey. Penerangan dia, memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah mengikut urutan dalam algoritma. Sampel tidak digunakan seperti teknik semakan meja. Dalam ni pun dia dah bagi key point dia. Okay, keyword dia. Langkah demi langkah. Bermakna teknik ini adalah teknik langkah demi langkah. Kita ada dua dia. Yang pertama teknik semakan meja dan teknik langkah demi langkah. Nak kesan ralat ni. Jadi untuk penerangan ni adalah teknik langkah demi langkah. Jawapannya adalah D. Okey, akhir sekali soalan 15. Berikut adalah langkah-langkah yang akan digunakan bagi menghasilkan sudokod dan catat alih bagi suatu algoritma. Yang pertama, melaksanakan penyelesaian. Yang kedua, mengenal pasti masalah. Yang ketiga, menentukan output yang diingini. Yang keempat, menentukan proses atau tugas yang perlu dilaksanakan. Okey, so jawapannya adalah 1, 3 dan 4. Okey, jawapannya adalah 1, 3 dan 4. Okey, so jawapannya adalah C. Okey, so dah siap soalan 1 hingga soalan 15. Okey, kita semak jawapan. Okey, finish. Okey, check my answer. Okey, terlihat markahnya. Okey, 10/10. Okey, selesai tugasan untuk bab 3 pembangunan algoritma.